Halo kawan-kawan, kami kini melihat kepada Yesus Kristus. Apabila kita bercakap tentang Yesus, kita mendapat banyak data sejarah. Itu adalah langkah pertama. Terdapat banyak rekod sejarah. Kedua, pelbagai orang telah menulis tentang Yesus sebagai seorang personality. Beberapa rakan sejaman Yesus yang mengembara bersamanya telah mengulas tentang sifat dan kepribadiannya. Hanya dengan menyimpan rekod-rekod ini, kita dapat melihat perjalanan Yesus. 1. Tetapi Yesus tidak dilahirkan dengan cara itu. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah watak fiksyen. Idea ini datang daripada Bertrand Russell. Saya tidak tahu bila Yesus dilahirkan. Sumber-sumbernya sangat sedikit. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Kenapa Saya Bukan Seorang Kristian. Dia menolak agama Kristian, dia juga mengkritik Kristus. Dia melihat karya ini, Kod Darwin ditulis. Sejak waktu itu, ada yang menafikan kemuliaan Yesus Kristus. Dia lebih teruk dikritik pada zamannya, mereka sangat kejam. Akhirnya di atas salib. Kita perlu ingat bahawa satu pandangan bertentangan dan kedudukan orang lain telah wujud sejak zaman berzaman. Seperti Don Brown dan James Cameron, mereka semua telah datang dan meletakkan imej yang berbeza tentangnya melalui novel dan filem mereka. Apa pendapat anda tentang Bertrand Russell? Mengapa dia bercakap seperti ini apabila terdapat begitu banyak bukti? Saya kata, video ini bermula dengan kritikan terhadap Yesus seperti yang kami tulis. Russell mempunyai beberapa maklumat lain. Kubur itu adalah gua di mana mayat Yesus disimpan. Ada yang mengatakan bahawa tulang-tulangnya ditemui semasa pencarian kemudian. Dia memberikan bukti semua keluarga Yesus ada di sini. Dia bahkan mendakwa bahawa dia sudah berkahwin. Semua ini kemudiannya terbukti palsu. Habermas berkata bahawa para pengkritik di sebalik dakwaan-dakwaan ini telah melampaui batas. Russell membuat satu hujah, Yesus datang ke neraka, orang akan pergi ke neraka, mengatakan bahawa dosa adalah satu-satunya hukuman. Untuk semua adalah tindakan simbolik ketidakmanusiawian. Russell juga memberikan kritikan tentang cara melakukannya dan menganggapnya sebagai cinta. Walaupun terdapat banyak kritikan lain terhadap Yesus, terdapat berjuta-juta orang yang menganggapnya sebagai seorang panduan, seorang malaikat dan seorang Tuhan. Di satu pihak, di pihak yang lain, ada yang menganggapnya sebagai seorang guru, panduan dan guru yang baik. Jadi Yesus adalah seorang guru. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah seorang malaikat. Dia diberikan pelbagai wajah. Kajian dan buku telah ditulis dari sudut pandang Yesus sebagai seorang ahli falsafah. Yesus adalah seorang ahli falsafah. Itu adalah soalan $1 juta. Kerana falsafah bermaksud kita mempunyai konsep yang perlu kita miliki sebagai konsep yang tersusun. Ini telah berlaku banyak kali pada masa lalu. Dalam pengertian itu, ada banyak yang akan mengatakan bahawa Yesus adalah seorang ahli falsafah. Saint Paul the Apostle. Paulus pergi ke Yunani. Di sana dia mempersembahkan dirinya sebagai seorang ahli falsafah. Para ahli falsafah datang ke Greece dengan memakai jubah, letakkan corak. Adakah anda mahu memotong rambut anda pendek? Itu satu. Apa yang kamu katakan tentang pakaian? Jadi katakanlah seorang ahli falsafah. Semua orang yang bekerja dalam bidang pengetahuan adalah seorang ahli falsafah. Di mana sahaja anda berada dekat Saint Paul, akan ada perbincangan di jalanan. Perbualan akan berlaku. Dengar di mana anda melakukan apa dan apa yang Yesus katakan, apa yang kamu katakan. Kemudian dia datang kepada Yesus dan berbincang dengannya, mengkritik doktrin-doktrinnya. Dia membuat banyak hujah tanpa berputus asa. Di mana jalan-jalan, apabila dia berkata demikian, dia datang dan mempersembahkan Yesus di sana sebagai seorang ahli falsafah. Sokrates serta para ahli falsafah Stoik, bahkan Plato, semuanya merujuk kepada Yesus dalam konteks itu. Jadi terdapat usaha untuk menjadi
menjadikannya seorang ahli falsafah, Yesus melangkah lebih jauh dan berkata bahawa dia sering memberitahu semua orang apa itu kebijaksanaan. Apa jenis kebijaksanaan ini? Ia adalah cinta kepada kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yesus. Kerana di banyak tempat dalam Alkitabnya, mereka mengatakan bahawa perkataan kebijaksanaan telah muncul. Kebijaksanaan adalah istilah yang sangat disukai oleh para ahli falsafah. Memandangkan tujuan Yesus adalah untuk mencari racun di sana, kita pasti boleh menerimanya sebagai panduan falsafah dan ahli falsafah. Ini mengecewakan. Tetapi jika kita sering datang dan menyebut dua petikan, maka kita mempunyai sikap untuk diterima sebagai ahli falsafah. Adalah sifat falsafah untuk menimbulkan soalan. Ia adalah perkara biasa setakat ini. Soalan-soalan paling penting yang dibangkitkan oleh para ahli falsafah nampaknya merupakan tiang-tiang struktur falsafah. Jadi, mengapa terdapat begitu banyak penentangan terhadap Yesus Kristus? Di lapangan, dia hanya membuat dua bunyi pada satu masa. Anda perlu mencintai Tuhan dengan mendalam. Cintailah Tuhan. Seperti kamu mencintai dirimu sendiri, begitu juga kamu mesti mencintai orang lain. Ini adalah undangnya, undang-undang. Falsafah asas adalah berdasarkan prinsip ini. Jika anda melihat bahagian mana dalam falsafah ini yang berasal dari etika, ia berasal dari prinsip moral. Kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Apa yang kita tidak mahu berlaku kepada orang lain, kita tidak mahu berlaku kepada diri kita sendiri. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Tetapi pada masa yang sama, agama Yahudi menjadi agama yang paling giat diamalkan oleh Israel. Yahudi mempunyai banyak peraturan dan undang-undang. Ada banyak lagi yang akan datang. Lebih daripada 600 undang-undang telah diluluskan. Begitulah kehidupan. Jangan langgar peraturan. Taurat adalah satu set undang-undang yang sangat jelas. Tetapi Yesus Kristus datang dan mempersembahkan undang-undang kedua. Hanya berpegang pada dua ini, dia datang dan saya datang sebagai utusan Tuhan. Di manakah Tuhan Bapa? Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Bapa. Sekali lagi, aku berada dalam Tuhan Allahku. Saya berada dalam dirinya. Dia ada dalam diri saya. Dia adalah satu tahap. Saya dia. Dia mula melakukan banyak kerja sehingga dia merasakan dia adalah saya. Di sinilah seorang ahli falsafah masuk dan menghentikan perbincangan intelektual tentang keterbatasannya sendiri. Yesus dibawa ke tempat kejadian, dia mengamalkan teorinya. Masalah dengan falsafah kita sentiasa adalah jurang antara teori dan amalan. Dan Yesus datang dan melakukan apa yang mereka katakan. Dia berkata apa yang dia lakukan, inilah yang kami gunakan dalam politik kami. Satu-satunya perkara yang dikatakan adalah cinta. Dan ia bukan pengetahuan. Inilah yang menggerakkan Yesus ke tempat seorang ahli falsafah tindakan. Yesus adalah seorang ahli falsafah. Kerana apabila dia datang, dia membuat teguran tersirat terhadap pelbagai doktrin yang dikemukakan pada masa itu. Dan dia datang dan mengatakan beberapa perkara tentang masa lalu. Ini adalah sejenis falsafah kerohanian. Apabila kita bercakap tentang falsafah spiritual, cara kita melihatnya dari negara-negara timur adalah berbeza. Adakah anda mempunyai pengalaman spiritual? Yesus datang kepada soalan seperti itu sebagai seorang mistik dan ramai yang telah meneliti dan berkata, dia adalah seorang mistik terhebat berdasarkan banyak data. Ini tidak benar. Tetapi lihat ini, Sri Paramahansa Yogananda kita, dia menulis 2 jilid Kedatangan Semula Kristus. Dia adalah salah satu tokoh rohani yang paling penting dalam buku ini. Dia adalah seorang dewa. Setuju dengan semua itu. Pada masa yang sama, mereka menjadikannya seorang yogi. Dia adalah seorang yogi yang hebat.
Dengan kata lain, terdapat tanggapan bahawa yoga sedang datang ke India. Terdapat banyak buku mengenai subjek ini. Dia datang ke sebuah tempat spiritual dan melakukan eksperimen. Dia akan datang dan mengambil tanganmu. Dengan berkata begitu, dia datang ke posisi seorang yogi besar India dan memberikan penjelasan kepadanya. Hampir seperti falsafah yoga India, Yesus telah bergabung dengannya dan memberikan penjelasan yang sangat indah. Tetapi terdapat beberapa masalah dengan pemahaman ini. Yesus datang dan merupakan seorang mistik. Dia tidak mengatakan bahawa semua orang adalah seorang mistik. Ini adalah pemahaman asas tentang Christianity. Saya melihat satu perbezaan asas antara Christianity dan Hindu adalah bahawa Yesus tidak datang dan menggesa anda semua untuk datang dan bermeditasi. Hindu perlu bermeditasi untuk mencapai kerajaan Tuhan yang agung itu. Seperti yang dikatakan oleh agama-agama timur, terutama Hindu, anda tidak perlu memahami bahawa anda memilikinya dalam diri anda. Dia adalah seorang mistik. Saya akan beritahu anda apa itu dan bagaimana ia berlaku. Tetapi dia tidak datang untuk membimbing. 12 utusan datang bersamanya dan memberi panduan untuk mencapai tahap itu supaya dia dapat mengalami pengalaman yang hebat. Kemudian anda akan faham, bagi agama Kristian, ia adalah agama pengabdian. Ini adalah tahap kedua pengetahuan. Bhakti adalah sumber utamanya, itulah iman. Seluruh falsafah ini berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hampir sebaik saja ia tiba, banyak aspek Judaism diambil oleh Yesus, tetapi dia berbeza. Salah satu perkara yang membezakannya adalah bahawa terutamanya dalam kehidupan ini kita akan dihukum di neraka atas dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Itu tidak berlaku untuk orang Yahudi. Tuhan akan menghukum dosa-dosa yang dilakukan di sini dengan kehancuran besar dalam kehidupan dunia ini. Ia mungkin gempa bumi, ia boleh jadi tsunami atau banjir. Entah bagaimana ini akan musnahkan negara. Dia bercakap tentang bencana. Tetapi Yesus sedang bergerak ke tahap seterusnya. Ada kehidupan lain. Kami tahu anda bersalah. Ia adalah satu falsafah. Semua pendosa akan dibangkitkan kepada ibu pada hari pembalasan. Mereka akan disiasat, mereka akan dihukum. Walaupun mereka mati, mereka tetap dihukum. Dia berbeza dengan orang Yahudi dalam pendapat ini. Satu lagi perkara penting yang kita tahu ialah orang Yahudi sedang menunggu kedatangan Mesias. Mesias pasti akan datang. Jika dia adalah Mesias dan Mesias, dia adalah utusan Tuhan yang membawa kabar baik kepada dunia. Mereka menerima Yesus sebagai Nabi Islam. Ia adalah Nabi Isa. Dengan kata lain, Yesus sedang bercakap tentang kepulangannya. Nabi akan datang lagi. Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Saya mereka-reka data untuk menunjukkan bahawa dia akan menjadi Nabi Isa. Bahkan Al-Quran pun mengatakan begitu. Tetapi satu demi satu, Yesus mencapai kedudukan yang luar biasa dan menemukan tempat dalam domain spiritual ini. Tetapi tiada apa-apa yang berlaku seperti itu semasa hayatnya. Dengan berlalunya masa, situasi seperti itu semakin menjadi kebiasaan. Dia disahkan. Ada perkara yang Yesus boleh katakan tentang menjadi seorang Marxis, kerana ia adalah falsafah asas Yesus untuk menjaga perkara seperti yang diingini daripada seperti yang diingini. Jangan terlalu tamak. Aset-aset tersebut akan dikongsi. Dia tidak sepatutnya memiliki harta tersebut. Berikan harta itu. Satu pandangan adalah bahawa Yesus hanya memberikannya kepada orang miskin. Dalam cara tertentu, bahkan Marx pernah mengatakan hampir perkara yang sama. Mengambilnya dari asas itu dan membawanya ke teologi pembebasan hari ini. Semua orang adalah sama. Semua telah sampai kepada kesimpulan bahawa jika kita ingin mengikuti jalan Yesus, kita mesti mengikuti kesaksamaan.
Sambungkan dengan Markus dan Yesus, tetapi tiada kaitan antara keduanya. Seperti yang saya katakan, ia sepenuhnya berdasarkan satu perkara. Ia sepenuhnya adalah falsafah spiritual. Jika kita ingin mengetahui tentang Yesus, Alkitab mesti menjadi sumbernya. Sebuah Alkitab adalah sebuah buku. Hanya apabila ia dipanggil Alkitab suci, barulah ia memperoleh sifat Alkitabiah. Mereka bahkan menyebutnya Alkitab. Alkitab suci adalah koleksi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dunia datang untuk melihat Perjanjian Lama, begitulah keadaannya. Seluruh sejarah orang Yahudi itu, perintah-perintah Musa dicatat di sana. Ia dipanggil penulis diraja. Raja boleh ditulis. Dia akan menulis, jangan tulis bahan lain. Gambar boleh ditulis. Mereka telah menyiarkannya. Seringkali adalah kebiasaan untuk menyebut banyak cerita-cerita di raja tersebut. Perjanjian Lama adalah dokumen berwibawa untuk mengikuti mana-mana perintah. Menarik untuk melihat bagaimana Perjanjian Lama terbentuk. Dalam Perjanjian Lama, Hizkia menulis beberapa ucapan yang berasal dari abad ke-18 sebelum Masihi. Ia ditulis beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Kristus. Raja Yehuda berkata begitu. Dia duduk di situ dan mendengar. Semua data ini direkodkan dari semasa ke semasa. Ia adalah situasi di mana ia tidak ditulis dengan betul dan perkara-perkara ditambah sedikit lagi pada abad ke-6 sebelum Masihi. Septuaginta telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada abad ke-3 sebelum Masihi oleh Alexander Agung. Saya tidak tahu sama ada saya menyebutnya dengan betul. Septuaginta adalah satu-satunya yang datang dengan ini. Inilah yang dipanggil Perjanjian Lama. Ini hanyalah satu sisi buku itu dan itu sahaja. Jadi apa yang berlaku apabila anda memahami seperti ini adalah bahawa semua buku ini tidak akan menjadi model kerja akademik sistematik dari segi apa yang akan menjadi mana-mana kitab suci. Ia telah mengumpulkan pandangan-pandangan yang dinyatakan dalam setiap zaman, termasuk Veda Hindu. Seseorang telah melakukannya sebelum ini. Ini adalah perhentian terakhir bagi satu tempoh. Itulah ketika Perjanjian Baru datang. Kehidupan Tuhan kita Yesus, sejarahnya, mukjizat-mukjizatnya, semua perkara datang kepada kita dalam Alkitab. Itulah falsafahnya. Itulah yang saya maksudkan dengan Perjanjian Baru. Kisah kelahiran Yesus terdapat dalam Perjanjian Baru. Kita semua tahu itu. Diketahui bahawa dia dilahirkan ke dalam dunia melalui perawan Maria, oleh Ibu Maria, dan kemudian dia mengalami banyak kesusahan. Jika anda lihat siapa yang menulis semua ini, ia adalah rakan-rakan yang bersama Yesus. Para rasul menulisnya. Santo Paul menulis banyak surat. Surat-surat epistol itu datang kemudian dan digunakan di tempat-tempat ibadat yang dibina di kawasan itu, rumah-rumah doa. Ia tidak boleh menjadi gereja. Di rumah-rumah kecil, doa-doa rahsia diadakan. Surat-surat Paulus telah dibaca secara meluas. Ia telah disalin dan diedarkan. Itulah permulaan Alkitab. Selepas Paulus terdapat Markus, Matius, Lukas dan Yohanes. Semua itu merujuk kepada Alkitab asas dan perkara-perkara yang mereka tulis. Sebenarnya Paulus menulis tentang seorang santo. Nampaknya 27 bab yang ditulis oleh Paulus telah menjadi kenyataan. Dia adalah penyumbang utama. Mark di sini untuk mengambil langkah seterusnya. Dia berdasarkan kepada Matius dan Lukas. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita ingat. Mereka semua bersama Yesus Kristus. Rekod pengalaman mereka. Tanpa menyatakannya secara terbuka, mereka sedang membuat rekod untuk domain peribadi mereka. Terdapat perbezaan dalam rekod-rekod tersebut. Setiap Matthew ini akan mempunyai corak yang sama dan berbeza daripada Lukas. Terdapat perbezaan antara Lukas dan Markus. Terdapat perbezaan dalam tahun kematiannya. Dan ada sedikit perbezaan
Bukankah itu cerita kelahiran bahawa Perawan Maria dan bapanya datang dan mengambil bancian itu dan pergi ke bandar itu untuk raja. Oleh kerana tiada kemudahan, mereka tinggal di sebuah pondok. Itu bukan tempat di mana Jesus dilahirkan. Ada yang mengatakan dia dilahirkan dengan cara yang berbeza. Mereka tidak datang dan pergi ke sana. Ia ada di sini. Bethlehem tidak akan pergi ke mana-mana. Dia datang ke tanah Galilee. Di situlah dia dilahirkan. Jadi, ini tidak selaras dengan perkara asas ini, walaupun tiada rekod kelahiran yang betul. Terdapat beberapa percanggahan. Itu adalah sesuatu yang kami hargai. Mereka semua duduk dan memasak bersama-sama. Tulis sebagai saksi. Konflik-konflik ini mudah diselesaikan oleh penyelidik Alkitab yang datang dan menerangkannya. Jadi apabila kita pergi kepada Alkitab ini, ia datang kepada kita bagaimana Alkitab ini bukan Alkitab ini. Sekarang, setelah saya telah mengatakan semuanya, saya akan menuliskannya. Ia akan dijadikan Bible pada peringkat kemudian. Apabila ia kembali, kita perlu kembali dan menyusun sesuatu seperti itu. Dan kemudian ada abad keempat, kita akan kembali dan melakukan lebih banyak kerja. Apabila anda bekerja seperti itu, apa yang berlaku ialah ramai orang memberikan banyak sumbangan dan apa yang seseorang katakan, walaupun maklumat yang tidak disokong, ia menjadi lebih besar. Oleh kerana banyak perkara telah ditambah kepada Alkitab, mereka telah menyumbang kepadanya dan menggandakannya. Kemudian ada keperluan untuk kita kembali kepada Alkitab asal dan mencarinya serta menyusunnya. 600 hari pada abad ke-16, Raja James sedang mencuba untuk melakukan ini. Pengeluaran forum perbincangan besar adalah model di mana semua pihak bersetuju untuk mengadakan perbincangan besar dan diminta untuk mencari hanya bukti yang menyokongnya. Kemudian sekumpulan orang datang dan meletakkan sampel data yang tidak sesuai untuk mereka dan mereka menimbulkan konflik. Raja berfikir bahawa dia harus datang dari kalangan mereka dan menyatukan mereka. Raja James dari Raja David datang dan semua orang duduk untuk mengeluarkannya dan mengukuhkannya. Satu metodologi digunakan, itulah falsafah hermeneutika. Bagaimana anda menerangkan hermeneutika ini? Satu perkara yang perlu difahami adalah perkataan dan frasa yang digunakan. Ia tidak sepatutnya dibincangkan pada masa ini. Kaedah ini masih digunakan hari ini sebagai kaedah falsafah. Jadi saya rasa saya telah mempelajarinya. Inilah cara Alkitab terbentuk. Pada tahun 1611, ia telah disatukan menjadi Alkitab. Kemudian ia ditulis dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris adalah bahasa British. London ditulis dalam bahasa Inggeris. Semua perkataan yang tidak difahami sebelum ini atau banyak perkataan yang tidak menjadi kenyataan kepada orang ramai telah dibayangkan semula. Terjemahan dibuat sedemikian rupa sehingga apabila bahasa yang berbeza digunakan dalam bahasa Inggeris, ia mudah sampai kepada orang biasa. Kemudian ia diterima oleh semua orang. Itulah sebabnya ia dipanggil Alkitab King James. Ini adalah draft akhir. Itulah sebabnya kami mempunyai banyak perkara untuk dikatakan tentang Yesus. Yesus dilahirkan pada abad ke-4 atau ke-6 sebelum Masehi. 4 tahun sebelum permulaan abad baru. Data tentangnya tersedia sehingga usia 12 tahun ketika dia dilahirkan dan dibesarkan. Saya tidak tahu sehingga usia 30 tahun. Begitulah ia sampai ke India, datang ke Himalaya. Terdapat banyak yoga untuk dipelajari. Dalam buku Dr. Radhakrishnan, Agama Timur dan Pemikiran Barat, Yesus datang ke India. Saya telah mempelajari yoga. Dengan kata lain, Paramahansa Yogananda datang dan menulis dalam buku bahawa dia melihatnya setiap hari. Mahabharata Babaji juga telah mengatakan bahawa dia juga telah melihatnya. Ada yang mengatakan mereka masih menonton hari ini. Biarkan ia menjadi satu pihak. 5
Lihatlah Himalaya, Mahavatar Babaji dikatakan telah berkata, baiklah, mungkin itu sahaja. Saya tidak tahu apa maksud komunikasi-komunikasi ini, tetapi saya tidak pandai dalam yoga. Kerana dia adalah anak Tuhan, dia sudah datang dengan segala-galanya sebagai makhluk rohani yang sepenuhnya lengkap dalam dirinya. Orang Kristian tidak akan percaya apa yang dia lakukan di sini. Apa yang boleh dilakukan oleh seorang guru Kristian? Tidak, itu sahaja tempat dia pergi. Kemudian dia datang lagi dan datang ke Nazaret. Seperti yang anda tahu, terdapat sebuah kuil Yahudi di Israel. Kuil Salomo ada di sana. Sekarang datangnya kedatangan Yesus. Dia adalah pengunjung pertama ke kuil itu. Gambar-gambar menunjukkan dia datang ke kuil dengan menaiki keldai untuk bersaing. Gambar-gambar itu semua sudah tiada. Semua penjelasan. Keldai itu kemudiannya akan digunakan sebagai kenderaan. Dia memakai jubah apabila dia masuk. Masuklah. Ada banyak urusan yang berlaku di dalam rumah Tuhan. Jika anda melihat jenis perniagaan apa itu, akan ada kambing untuk dikorbankan. Ada haiwan kecil di situ. Jika kita mahu berkorban kepada Tuhan, kita perlu membeli kambing korban tersebut. Apabila wang itu diberikan, ia ditukarkan oleh mereka sebagai duit shilling Rom. Jika anda datang dan mengambilnya dan anda memberikan mereka wang anda, wang bandar anda, dan anda memberikan mereka duit shilling Rom, datanglah dan ambilnya. Untuk menukar wang untuknya, pemberi pinjaman wang akan duduk bersama 10 hingga 20 orang untuk menukar wang. Jika anda pergi ke sana dan memberikan wang anda kepada wang tempatan dan menukarnya kepada wang Rom, anda boleh membeli semua kambing korban atau anda boleh membuat sumbangan anda sendiri. Ia adalah sebuah kedai yang lengkap. Lembu dan kambing. Perdagangan sedang berlangsung di merata-rata. Sebenarnya dikatakan bahawa orang Yahudi juga tidak suka dengan perniagaan ini. Telah direkodkan bahawa tidak lama selepas kematiannya, Yesus mengalami kemarahan yang tidak terkawal. Dia tidak dapat menahannya. Ini adalah rumah Bapa-Ku. Ini adalah rumah Tuhan. Mengatakan mengapa ini adalah kompleks komersial, dia mengeluarkan sekumpulan jerami kecil yang mungkin ada di situ. Dan dia mengeluarkannya dan dia menghalau mereka semua. Mereka bukan sahaja memukul kami, mereka membunuh lembu dan kambing kami. Mereka membunuh ayam, mereka mengancam pemberi pinjaman wang dan mereka melarikan diri. Itulah sebabnya dia sangat marah kepada mereka semua. Apabila dia telah mengusir semua peniaga yang ada di situ, para pemimpin Yahudi itu datang dari dalam dan menjerit, "Kuasa jenis apa yang kamu ada untuk melakukan ini? Siapa anda?" tanya saya. Dan dia datang dan berkata secara terbuka, "Aku adalah anak Tuhan dan aku adalah utusan Tuhan. Ini adalah rumah bapa saya. Tiada siapa yang berhak berniaga di sini," katanya. Ini memberi mereka banyak kejutan dan terkejut. Ada seorang lelaki datang dan melakukannya. "Jadi, apakah kuasa kamu dan bagaimana kamu mendapatkannya? Bagaimana kamu menjadi anak Tuhan?" Dia berkata, "Jika kuil ini dirobohkan, saya akan membangunkannya semula dalam 3 hari. Kuil ini dikatakan telah dibina dalam masa 46 tahun dan 30 tahun. Ini adalah kuil yang dibina oleh Raja Herod." Ada sebutan tentang Wira yang pergi ke kuil raja pada masa ini. Dia pergi ke kuil Salomo. Ini diikuti oleh Saint Thomas Aquinas yang merupakan seorang ahli teori teologi. Dia juga Saint Augustine berkata bahawa terdapat 2 kejadian apabila Yesus pergi ke kuil-kuil ini dan memukul para pedagang tersebut. Jadi mereka berfikir inilah yang berlaku. Ya, mungkin kuil Sulaiman, mungkin kuil pahlawan lain, mungkin juga kuil yang sama. Dia telah sangat marah 2 kali. Kami datang ke sini dan mengambil kira bahawa dia telah memukul mereka semua.
Kemudian dia akan bertanya kepadanya, adakah dia berkata, jika kamu memukul kuil ini, aku akan menghidupkannya semula selama 3 hari. Dia bangkit semula pada hari ketiga selepas kematiannya. Jika kamu memusnahkan tubuh ini, kuil ini, aku akan menghidupkannya semula dalam 3 hari. Apabila kita melihat Alkitab, kita melihat bahawa semua kata-kata Kristus bersatu untuk membentuk Injilnya. Injil bermaksud berita baik. Penyingkapan di sebalik. Pewahyuan itu datang kepadanya. Ia seolah-olah telah datang sebelum ini. Ia adalah kejadian spiritual. Itulah yang dimaksudkan dengan buku ini. Yesus adalah orang yang menyampaikan berita baik ini. Dia juga menambah apa yang dia katakan. Apabila kita melihat Injil-Injil ini, sifat bahasa yang digunakan oleh Yesus seringkali sangat simbolik. Kebanyakannya ia boleh diuraikan. Seringkali pelbagai aspek Kristian telah datang dan pergi dalam satu parafrasa yang sebelah pihak seperti itu. Dia tidak bercakap secara langsung. Kata-katanya seolah-olah mempunyai ribuan makna. Itulah sebabnya adalah mungkin untuk memberikan makna yang berbeza kepada petikan Alkitab apabila anda membacanya. Atas dasar inilah kita memahami maksud kata-kata ini. Jadi di situlah diakot masuk. Itu adalah perubahan besar dalam sistem tersebut. Sekarang ia telah menjadi sains. Peristiwa penting seterusnya adalah pembaptisan Yesus. Dia berumur dalam lingkungan 30-an, tetapi tiada data mengenai ini. Yesus datang dan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dibaptiskan. Pembaptisan adalah satu acara di mana orang datang ke tempat ibadat untuk menguduskan diri mereka. Yohanes membaptis ramai orang. Ia berada di Sungai Jordan, beritahu mereka untuk meletakkannya di dalam sungai. Yesus pergi kepadanya. Apabila Yohanes datang, dia adalah seorang lelaki yang hebat, seorang imam. Dikatakan bahawa kemudian, pada abad kedua, sebelum Masihi, terdapat sekumpulan orang yang datang kepadanya dan menyembahnya sebagai Mesias. Yohanes seperti itu. Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Kemana engkau pergi?" Kedua, "Untuk apa kamu mahu dibaptis?" tanya saya itu. Dia akan datang dan mendakwa dirinya sebagai anak Tuhan. Dia telah melakukan beberapa mukjizat sebelum ini. Dia datang sebagai utusan Tuhan dan mula menerima pengiktirafan. Yohanes datang untuk dibaptis. Tetapi Yesus tidak berkata, "Saya mau datang ke sini dan menjadi contoh." Hai melihat pelbagai perbualan yang berlaku dalam dunia Alkitab mengenai mengapa ini berlaku dan mengapa Yesus Kristus datang dan dibaptis. Dia akan datang. Pertama sekali, anda memerlukan kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati. Kita perlu datang atas nama Tuhan dan melakukan kerja kita. Dia pergi ke sungai dan membaptis kamu kerana kamu adalah contoh untuk dunia. Ada yang minum airnya, ada juga beberapa pelukis. Dia dikatakan telah lemas. Saya belajar bahawa pada masa lain air itu hanya disiram dengan cahaya dan pada musim sejuk ia juga disembur dengan air panas. Walaupun ia berada di satu sisi, langit muncul pada saat Yesus yang telah dibaptis datang dan menyelam ke dalam air. Dan lihatlah, terdapat cahaya di dalamnya dan ia turun dari situ seperti burung merpati dan datang ke kepalanya dan duduk seperti satu. Dan Tuhan datang dan engkau dipenuhi. Anakku, ia seperti mendengar beberapa kata. Semua perkara ini banyak bercakap. Saya sedang memikirkan sebuah kumpulan muzik besar. Pada saat itu, dia dibaptiskan. Ini adalah titik perubahan dalam kehidupan Yesus Kristus. Hanya selepas ini, dia mula bekerja sebagai Mesias. Itulah maksudnya. Dia menyanyikannya kepada John yang telah dibaptis. Dan apakah langkah pertama? Dia telah berpuasa selama 40 hari. Itu adalah 40 hari yang unik. Kemudian datanglah Nabi Muhammad. Beberapa guru spiritual penting dari
masa lalu juga telah melakukan penebusan dosa selama 40 hari berpuasa ini. Apa yang Yesus lakukan? Pergi ke hutan. Ia adalah padang pasir. Ia bukan sekadar pasir. Di situlah dia duduk di kawasan di mana pelbagai serangga dan ular boleh menjadi ganas. Terdapat banyak perdebatan tentang mengapa Yesus harus dibaptis dengan cara ini. Beritahu saya satu perkara, dia menyucikan air itu, kamu tidak menjadikannya suci. Dia menguduskan air dan menjadikan sungai Jordan suci. Selepas itu, sesiapa yang pergi ke sana dan mandi, dosa mereka akan dihapuskan. Terdapat tradisi dalam setiap agama bahawa ini adalah air terjun suci seperti ini sejak lama. Dia datang untuk menyucikannya. Mereka kata ia suci. Ini adalah satu sisi. Hanya selepas pembaptisan ini, dia mula muncul sebagai Mesias. Dia mula merancang dan melaksanakan pelbagai tugasnya. Apa yang anda lakukan sebelum itu? Dia berpuasa selama 40 hari. 40 hari ini disebut dalam Al-Quran. Para pemimpin rohani sebelum Yesus juga mengamalkan puasa dan penyesalan selama 40 hari. Yesus berpuasa selama 40 hari. Jika anda melihat ke mana ia pergi, adakah penebusan itu kawasan padang pasir yang padat atau hutan? Ia adalah tempat di mana terdapat banyak haiwan liar, serangga dan serangga berbisa. Dia berkata dia duduk di situ selama 40 hari tanpa makan. Ini adalah peristiwa yang sangat penting selama 40 hari. Semua pemimpin rohani ini datang pada suatu masa. Pada masa tertentu, mereka datang dan menjadikan diri mereka menjalani penebusan seperti itu. Saya rasa itu adalah satu kekuatan. Jadi, kita boleh lihat bahawa mereka datang dan menguatkan diri mereka dengan kuasa ilahi. Yesus tidak memahaminya, tetapi dia juga tahu dia memerlukannya. Ia tidak memahami banyak perkara. Buat sesuatu untuk orang, datanglah dan lakukan sesuatu untuk diri anda sendiri. Begitulah cara isu ini dilihat. Rendah hati diperlukan, ia akan terkubur. Apabila anda datang dan memberitahu diri anda tentang ayat even Jesus Tuhan pergi ke kuil, dia pertama kali berkahwin pada usia muda. Adakah anda maksudkan sunat? Selepas melakukan itu, dia pergi ke kuil dan pergi kepada ibunya dan dia datang dan mendedikasikan dirinya kepada dewa kuil tersebut. Ada fasa seperti itu. Walaupun dia tidak mempunyai kepercayaan tradisional, dia telah membuktikan bahawa mereka yang datang ke institusi keagamaan bergantung padanya adalah orang yang sangat merendah diri dan berdisiplin dalam apa yang dikatakan kepada Tuhan. Ia akan diketahui. Dan mungkin itu adalah ungkapan tentangnya. Bagaimana dia muncul dengan tenaga itu yang mempunyai banyak asketisme. Ia mula berubah menjadi tenaga besar untuk dunia luar. Dia memulakan sebuah kementerian. Kami tidak boleh mengambil kementerian itu. Apa maksudnya untuk berkhidmat dalam kementerian? Kami mempunyai makna yang berbeza. Sekarang ia bermaksud untuk memerintah. Kementerian adalah untuk berkhidmat. Siapa yang perlu dilayani, yang miskin dan yang tertindas adalah miskin. Nelayan tidak pernah mempunyai peluang untuk maju dalam hidup. Terdapat banyak nelayan, dia mula bercakap tentang kebebasan untuk mereka semua. Di gereja Tuhan terdapat banyak malaikat, malaikat lelaki dan malaikat perempuan. Lelaki ini adalah yang paling penting baginya di antara 3 malaikat di atas malaikat. Gabriel, Michael, Lucifer. Lucifer adalah seorang pemuzik. Lucifer kemudiannya menjadi syaitan. Lucifer mencabar Tuhan. Kemudian Tuhan datang dan mengambil Lucifer yang melanggar undang-undang Tuhan. Bukan hanya Lucifer, tetapi banyak malaikat. Dia turun dan datang ke bumi. Ya, jadi Lucifer akan menganggapnya hanya sebagai cabaran dan saya akan datang dan memusnahkan semua ciptaan Tuhan ini. Saya akan memusnahkan semua programnya. Itulah yang akan saya katakan. Dalam mitos ini, semua haiwan dengan wajah kuda dan badan
berkaki 4 akan datang. Seorang lelaki seperti itu akan menjadi serigala, lelaki anjing. Semua imej ini datang dari fakta bahawa syaitan menciptanya sebagai cabaran kepada Tuhan. Tugas syaitan adalah untuk menghancurkan semua rancangan baik Tuhan. Seorang yang sangat penting telah datang. Penjahat itu milik kita. Hari ini juga syaitan datang dalam pelbagai bentuk dan menampakkan dirinya. Satan akan datang dan berbuat baik. Bercakaplah seperti seorang lelaki yang baik, mencipta keinginan. Apa kemudian? Kerajaan Tuhan diciptakan. Tuhan tidak akan membiarkan dunia ini wujud, tetapi akan menghalangnya daripada wujud. Syaitan ini kini sedang bermain permainan syaitan. 40 hari ini datang kepada Yesus Kristus, dan apabila dia berpuasa dan melakukan penebusan dosa, dia mengganggu puasa itu. Dia masuk dan bertanya beberapa soalan. Yesus tahu mengenainya. Yesus kemudian bertanya 3 soalan penting. Siapa itu syaitan? Apabila kamu datang ke sini, kamu sangat lapar. Kau adalah Tuhan. Semua batu di sini boleh diubah menjadi roti dan dimakan. Kamu adalah cabaran Tuhan. Yesus menjawabnya, manusia tidak hidup dengan roti saja. Manusia tidak hidup dengan roti saja. Dia hidup dengan firman Tuhan. Manusia tidak hidup hanya dengan roti, tetapi dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia tidak hidup hanya dengan roti. Itulah kata-katanya. Seseorang mungkin memerlukan makanan. Itu bukan satu-satunya cara untuk hidup. Ia adalah satu kemunduran bagi syaitan apabila dia berkata bahawa kata-kata Tuhan adalah penting. Apa yang akan dilakukan oleh syaitan? Saya akan membuangnya ke dalam menara besar dan tinggi dan membuang anda dari situ. Tuhan selamatkan kita. Mari kita cabar untuk melihat. Dia masih berkata begitu. Jangan salahkan Tuhan. Anda tidak cuba untuk mengujinya. Dia memberitahunya supaya tidak datang dan memeriksanya. Ketiga, dia membawanya ke puncak gunung yang lain dan membina seluruh bandar dari situ. Betapa cantiknya itu. Betapa cantiknya bangunan itu. Dan apabila Yesus berkata kepadanya, semua perkara ini akan aku berikan kepadamu jika kamu datang dan menyembahku. Ia adalah perkataan yang sering digunakan oleh ramai orang. Itulah yang dikatakan oleh syaitan. Apa yang kita ada? Dia bertanya. Bagaimana pula dengan kita? Siapa kamu anda tidak boleh melakukan apa-apa seperti ini? Ia adalah pengalaman yang sama. Saya melihat itu dalam Buddha. Dia juga mempunyai banyak keinginan yang berbeza. Ia juga dipanggil godaan Kristus. Walaupun syaitan berkata dia sanggup mempercayakan kuasa besar kepadanya untuk membangkitkan keinginan Yesus Kristus, dia menolaknya dan tampil berani. Inilah yang akan dicari oleh syaitan. Terdapat halangan dalam pertapaan Buddha. Kami sudah menyatakan apa yang kami mahu. Kami melihat bahawa pengalaman seperti itu datang pada tahap psikologi bagi mereka yang berpuasa. Dengan cara ini, terdapat banyak rekod. Saya rasa ini adalah satu peristiwa yang menarik. Peristiwa ini dalam kehidupan Yesus mengubahnya menjadi anak ilahi dengan dimensi yang lebih lengkap. Selepas itu, dia merancang apa yang dia ingin lakukan. Dia menjadi seorang Mesias yang miskin, kebanyakannya yang miskin, yang tertindas, yang terpinggir. Terdapat pembahagian yang sangat jelas. Semua orang yang kaya mempunyai kehidupan yang baik. Yang miskin berada dalam keadaan yang sangat teruk. Mereka bahkan hamba. Kemudian Yesus menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Di sinilah kita berhubung dengan falsafah Marcion. Dia mengajar mereka segala-galanya. Mereka semua berkumpul hingga tahap tertentu. Dan tentu, ini tidak boleh dibandingkan dengan Marxisme. Saya ingin memberitahu satu perkara di sini. Semua bijak pandai dan sarjana saipen hebat India, apabila mereka bercakap tentang Yesus,
Mereka cuba mengangkatnya ke platform spiritual dan mempersembahkannya sebagai seorang yogi yang hebat. Tetapi semua sarjana barat datang dan cuba menggambarkannya sebagai seorang Marxis. Terdapat percanggahan yang sangat menarik antara keduanya. Ramai orang mula mengikutnya. Ada keajaiban yang berlaku di sekelilingnya. Keajaiban datang dan melakukan keajaiban. Beberapa keajaiban datang dan ia kelihatan berlaku secara semula jadi. Terutama pada peringkat awal kedatangan, dia datang ke majlis ini dan minum wain di majlis perkahwinan 1 lawan 1. Tidak semua orang minum wain. Selesai. Tak tahu nak buat apa. Kemudian dia menuangkan kendi air yang ada di situ dan dia datang dengan cara supaya semua orang boleh meminumnya dan dia membuat jus anggur. Ia seperti sihir. Keajaiban. Mereka terkejut mendengar itu. Dia telah menyembuhkan banyak penyakit, orang mati kembali hidup. Semua ini datang sebagai kejutan besar kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Itulah yang dia lakukan. Tidakkah dia tahu keajaibannya? Tak tahu? Adakah semuanya keajaiban? Semua soalan ini boleh ditanya. Adalah mungkin untuk mendengar dengan pengetahuan orang biasa. Orang seperti Arsal datang dan semua ini tidak penting. Tetapi ada keajaiban yang telah berlaku. Itulah yang perlu kita lihat. Keajaiban berlaku dalam semua agama dan semua negara. Sebenarnya, jika kita memahami asas-asas falsafah Kristus di dunia ini, kita boleh dengan mudah memahami apa kempen-kempen yang akan dilakukannya. Mari kita lihat jenis teologi asas apa yang diajukan oleh teori-teologi tersebut. Kita akan mengetahui segalanya. Itulah Tritunggal Suci. Apabila kami mengatakan Tritunggal Suci, kami maksudkan segitiga, iaitu Tritunggal Maha Kudus, Tritunggal Maha Kudus, iaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah semangat Bapa. Anda boleh membawanya. Semua ciri-ciri ini adalah sama. Tetapi jika ia adalah bapa yang berbeza, maka dia adalah Mahadev. Mahadev adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia mengambil kelahiran Yesus untuk membawa keselamatan kepada orang-orang yang melakukan banyak dosa dan untuk membawa keselamatan kepada orang-orang yang telah melakukan kesilapan. Jadi apabila dia datang ke sini, dia menjadi seorang anak. Ini adalah satu lagi anak Tuhan. Keduanya adalah sama. Tetapi anak telah datang dalam bentuk seorang lelaki yang boleh melakukan kerja-kerja dunia ini. Itulah pemahamannya. Roh Kudus adalah kesedaran Kristus yang agung. Itulah perasaannya. Semangatnya adalah sederhana. Itulah yang datang kepada kelahiran negara-negara timur dan yang dianggap sebagai kesedaran kosmik yang hebat. Inilah semangat yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Berkoneksi dengan Yesus. Cabaran adalah untuk mengembara ke kesedaran suci ini. Inilah yang membimbing kita. Bagaimana untuk memasuki zon? Itu adalah cabaran yang sangat besar. Itulah yang dia katakan. Ini adalah agama mereka. Sebagai Tuhan, dia adalah pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Dia juga boleh dikatakan sebagai penjelmaan Tuhan dalam bentuk anak yang sama. Dalam bahasa India, ia juga boleh dikatakan sebagai avatar Purusha. Ini adalah penjelasan yang sangat mudah. Itu adalah Tuhan. Jika dia berkata bahawa dia telah datang ke sini dalam bentuk seorang manusia, dia berkata bahawa dia adalah anak Tuhan. Apabila kita mengatakan Bapa, ia juga merupakan kesedaran sejagat yang besar tentang seluruh alam. Ini adalah falsafah spiritual tahap tinggi yang datang apabila anda mendekod banyak perkataan di tempat ini. Jadi itulah yang akan saya dalami. Anda boleh cuba untuk memahaminya. Roh Kudus lebih penting apabila berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini jika anda suka. Sebab itulah ia meresap ke mana-mana. Ia adalah perasaan yang ada di mana-mana. Hanya apabila ketiga-tiga ini beroperasi, kerajaan rohani Tuhan adalah mungkin. Yesus sering bercakap, kerajaan Tuhan telah datang untuk menumbuhkan dunia. Kerajaan
kerajaan Tuhan bukanlah kerajaan politik. Ia adalah bidang psikologi. Dengan kata lain, saya melihatnya sebagai soal bagaimana untuk mencapai dunia moral dengan prinsip moral dan bagaimana untuk mencipta kehidupan moral yang penuh dengan kebajikan tertinggi. Dan itulah yang Tuhan mahu. Tuhan sangat menekankan disiplin. Itulah disiplin yang akan datang dan menentang dosa. Itulah sebabnya asal usul dosa adalah satu lagi konsep penting. Kita semua tahu di mana dosa bermula. Dan di situlah saya ingin membuat komen. Dosa ini bermula kerana dia memakan epal dan nenek moyangnya dia memakannya. Sukar untuk melihat bagaimana dosa ini boleh dielakkan. Saya tidak tahu sama ada orang biasa boleh terlepas daripadanya. Cara yang paling mudah adalah mengikuti Yesus. Itu satu cara untuk mengatakan Christianity. Anda akan menghapuskan semua dosa ini dan pergi ke arah itu. Kemana kamu pergi? Pergi ke kerajaan Tuhan. Bagaimanakah saya boleh sampai ke pintu? Saya adalah pintu. Saya adalah jalan. Saya adalah kebenaran dan kehidupan. Saya adalah cahaya. Saya boleh mengikut cara saya sendiri. Tiada cara lain. Inilah yang dipersoalkan. Jika anda datang ke tempat ini dan mendefinisikan Yesus hanya sebagai satu-satunya Tuhan bagi seorang Kristian, akan ada banyak penyelewengan. Yesus datang sebagai seorang utusan. Ia dilihat sebagai pintu bagi mereka yang memahaminya, sebagai sumber pengetahuan, sebagai panduan, sebagai petunjuk dari Tuhan. Dia berkata, aku adalah pintu kebijaksanaan. Saya adalah pintu. Jadi, bagaimana seseorang boleh datang dengan falsafah yang sesuai untuk semua, falsafah rohani, dan memberikannya kepada orang miskin? Itulah cabaran yang ditanyakan oleh Yesus. Terdapat banyak masalah dalam membasmi kejahatan-kejahatan ini. Apple ini sedikit, seperti Adam. Kami masih bergantung pada Apple. Saya rasa saya faham skop pengetahuan ini sangat luas. Ada yang mungkin berkata bahawa empayar syaitan sedang berkembang. Tetapi kita lihat bahawa inilah pengetahuan yang menyokong dunia. Melalui pengetahuan ini, manusia mencipta dunia baru melalui pengetahuannya. Kita harus menghadapi cabaran dunia ini. Itulah cabaran Christianity hari ini. Tiada pengetahuan. Yang diperlukan hanyalah pengabdian. Dia datang kepada Tuhan dan menawarkan untuk tidak melakukan apa-apa lagi. Apa yang sedang berlaku, itulah sebabnya kita memerlukan penjelasan baru. Teologi pembebasan bermula dengan bagaimana sains diterima. Selama hampir 16 abad, tidak ada perubahan dalam penyebaran sains ini sehingga Kristianitas muncul hingga ke tahap tertentu dan menjadi kukuh di lapangan. Tetapi selepas permulaan sains, tiada siapa yang dapat mengejarnya. Oleh kerana inilah manfaatnya menjadi berguna. Itu adalah untuk berfikir, itu adalah untuk berfikir, itu adalah untuk berfikir, itu adalah untuk berfikir, itu adalah untuk berfikir bagaimana dia boleh memasuki semua sifat dunia ini atau mempengaruhinya atau menjadikannya tidak berbahaya. Itulah kebimbangan untuk hari ini. Pengetahuan syaitan adalah merosakkan. Satu halaman tentang cara mengembangkan pemikiran saintifik yang merosakkan. Inilah cabaran yang kita perlu cipta pengetahuan dan sains untuk hari ini yang tidak dapat dimusnahkan. Tuhan ada di sini sekarang. Tuhan perlu tahu. Tetapi tinggalkan keluarga kita sebanyak yang kita boleh katakan bahawa pengetahuan abadi diperlukan. Adalah kerana memakan ipal-ipal ni bahawa kita datang ke sini hari ini dan hidup dengan baik, dan itulah cabarannya. Satu cabaran kepada Christianity. Saya lihat mereka sedang menghadapi ini. Ini adalah pengecualian konsep Trinity berdasarkan prinsip-prinsip ini. Sebaliknya, cinta adalah Tuhan. Ia adalah cinta. Ia adalah cara anda mencintai orang lain. Itulah ketika munculnya falsafah bahawa jika kamu dipukul di pipi satu, kamu harus tunjukkan pipi yang satu lagi. Banyak ajaran ini datang dan Yesus pergi dan memberitahu kita tentang kasih Tuhan
yang tidak berbelas kasihan kepada orang lain, yang tidak berbohong dan datang kepada orang miskin. Itulah hakikatnya. Dia bukan kuasa ilahi. Itulah yang berlaku apabila dia bercakap, dia sedang mundur. Tetapi dia juga berada pada tahap datang dan menjadi musuh besar kepada kerajaan. Yesus Kristus telah mengajar kita banyak perkara. Tetapi matlamat utamanya adalah untuk mengikut saya. Ayah mahu anda mengikut saya. Itulah yang telah membuatnya tertekan. Maksud saya bukan hanya seorang Tuhan. Ia adalah makhluk rohani. Saya faham bahawa anda mengikutinya. Apa yang anda katakan apabila itu berlaku? Dia berkata, cintailah musuhmu ketika kamu berada di dalam. Cintailah musuhmu juga. Anda perlu kehilangan diri anda. Kau akan belikan aku semua barang keluargamu. Saya akan membawa anda ke pintu itu. Kamu berkata, kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Ia tidak di luar. Semua orang berkata, saya sedang bangun sekarang. Satu lagi perkara yang difikirkan adalah pengampunan. Bukankah itu cinta? Pengampunan dan pengampunan. Bawa perkara seperti itu dan katakan di hadapan orang ramai. Tetapi jika kamu menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal kamu di hadapan Tuhan. Ia adalah kata-kata yang sangat menakutkan. Jika kamu datang ke sini dan meninggalkanku, aku akan meninggalkanmu di sana. Ada banyak tekanan ke atasnya sebagai seorang guru. Sama ada dunia ini betul atau tidak. Sama ada ia berkaitan dengan istilah Alkitabiah itu, sama ada ia berkaitan dengan Al-Quran, sama ada ia berkaitan dengan Taurat, sama ada ia berkaitan dengan perintah-perintah ini. Perintah datang di sini dan nafsu Veda adalah perintah. Anda tidak boleh mempersoalkannya. Anda mesti mematuhi arahan tersebut. Untuk apa perintah itu? Seseorang tidak datang ke kerajaan Tuhan. Adakah tidak? Ia adalah untuk perubahan. Jangan fikirkan tentang pengetahuan Tuhan. Ia bukan soal pengetahuan Tuhan atau pengetahuan tentang dunia. Ia adalah perkara dalaman. Sama ada anda melihat India dalam bidang keagamaan atau dalam bidang falsafah. Terdapat 3 aspek iaitu manusia, Tuhan dan jiwa. Kita semua adalah makhluk hidup dengan otak ini. Minda lebih daripada jiwa. Jiwa ini betul dengan Tuhan. Kemudian saya katakan satu transformasi rohani yang hebat, di mana jiwa, Tuhan dan ketiga-tiga ini datang dalam satu garis yang sama. Ramai sarjana timur telah datang untuk menjelaskan sama ada inilah yang dia maksudkan. Kami mempunyai 2 rujukan kepada ini dalam Alkitab kami. Itu adalah Thomas. Tuhan, bagaimana kami dapat mengenali Roh Kudus ini? Apakah cara untuk kita memahami Roh Kudus ini dan Tuhan? Dia bertanya. Dia berkata, saya sedang dalam perjalanan. Dia berkata bahawa anda hanya boleh mengenali saya melalui saya. Jika kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Tuhanku. Anda akan memahami Roh Kudus dan Roh Kudus. Jadi mengetahui bahawa Christianity adalah untuk memahami apa itu Kristus Kristian. Dengan cara yang sama, Filipus datang dan berkata kepadanya, Bapa, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Tidakkah kamu tunjukkan kepada kami? Tanya saya. Kristus telah berkata ini kepada saya untuk masa yang lama. Kamu tidak faham saya. Saya seorang bapa yang sangat baik. Saya adalah bapa dan bapa ada dalam diri saya. Ceritakan lebih lanjut, dia ada dalam diriku dan aku ada dalam dirinya. Kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Itu adalah jawapan Filip. Nombor petikan adalah 17.20.21. Terdapat begitu banyak petikan yang setiap satunya mempunyai makna. Terdapat banyak perkataan yang dikenali oleh semua orang. Setiap kali makna-makna ini datang dalam diri anda, ia kelihatan sangat menakjubkan bagi kami. Jadi inilah cara dia datang dan cara untuk memasuki dunia rohani. Itulah satu-satunya penyelesaian. Tambahan pula, dia tidak mengambil kira masalah ekonomi atau politik dunia kerana dia berfikir bahawa jika cinta datang, segalanya akan mati.
Ini adalah pandangan falsafahnya. Dia telah memberikan khutbah di banyak tempat, terutama apabila dia sampai ke puncak bukit dan bercakap di atas bukit. Semua ceramahnya dikatakan sebagai khutbah gunung. Pelajaran yang sangat penting. Semua mengatakan perkara yang sama. Mesej spiritual adalah baik, mesej etika itulah asasnya. Tuhan hanya boleh bersifat etika. Ini adalah asasnya. Dia akan tunjukkan caranya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mempercayai Tuhan. Sangat mudah. Yesus seperti itu datang dan menjadi musuh kerajaan. Berapa umur yang tua? Umur 32. Muda pembaptisan pada usia 30. Pada usia 32, dalam masa 2 tahun selepas itu, seorang lelaki hebat muncul daripadanya dan naik ke tahap pemberontak. Kerajaan sedang melakukan Pilate kepada Pilate. Yes, adalah Pontius Pilate. Itulah dia sedang datang. Dia adalah seorang pemimpin agama yang mempunyai kuasa untuk datang dan menghukum di sini bagi pihak kerajaan. Dia mengambil Pilatus itu dan membawanya kepadanya. Mereka tahu apa yang berlaku sebelum ini. Dia dituduh orang muda ini datang untuk menyembah Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Sokrates. Dia menentang kerajaan. Dia menggelarkan dirinya sebagai raja. Bagaimana dia boleh dipersalahkan untuk segalanya apabila dia tidak ditangkap. Malam pertama hari terakhir tiba dan perjamuan terakhir berlaku. Apabila perjamuan terakhir tiba, dia datang bersama 12 malaikat dan menghabiskan malam di sana. Makan bersama mereka. Dia memberikan beberapa petua dan nasihat. Ia boleh menjadi panduan untuk mereka. Mungkin semua orang datang ke sini untuk membuat ramalan. Peter berkata kepada salah seorang daripada mereka, datang dan nafikan aku 3 kali. Dia akan datang kepada Yudas untuk mengkhianati Yudas dan kamu akan mengkhianati saya. Begitulah semuanya berlaku. Pergi cari mereka. Kemudian mereka semua berpakaian dengan pakaian yang sama. Tiada siapa yang tahu. Dan kemudian Yudas tiba. Dia adalah dirinya sendiri. Jadi dia menangkapnya. Perkara pertama yang kami lakukan ialah pergi dan mengambilnya pada waktu malam dan menyeksanya seperti seorang polis. Kemudian bawa ke mahkamah Pilatus. Itulah sebabnya Pilatus datang. Apa jawapan anda terhadap tuduhan-tuduhan ini? Tanya saya. Ya, saya adalah raja. Saya raja. Tetapi kerajaan saya bukan di dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Apabila dia melihat apa yang dia katakan, dia menjadi marah. Raja sedang datang. Selepas mengusiknya dan memintanya untuk menyimpan mahkota duri, mereka merampas semua pakaiannya dan datang serta mencarikannya dengan duri, merayu kepadanya, menyiksanya dan menghukumnya. Dia dijatuhi hukuman untuk disalib dan dibunuh. Pada masa yang sama, kita sudah tahu bahawa 2 pencuri harus diketepikan. Semua adegan di mana kita mengangkat salib ini, ia adalah peristiwa yang sangat menyakitkan. Maria Magdalena adalah seorang ibu. Mary Magdalene ini datang dan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan Yesus. Terdapat beberapa maklumat bahawa Mary Magdalene datang dan menjadi isterinya. Ada hujah yang boleh dibuat bahawa Kod Darwin telah dijadikan filem. Tetapi hakikat bahawa Maria Magdalena datang dan menjadi murid rohaninya adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Terdapat laporan tentang kehadirannya di banyak tempat. Apa yang akan mereka lakukan untuk mengikuti dengan lebih dekat? Satu mesej kepada gunung itu, Gunung Kalvari, banyak wanita yang datang. Para muridnya datang untuk mengikutinya dan ramai wanita dan lelaki datang sini dan menangislah. Terdapat ratusan askar bertahan hidup pagar itu berdiri teguh. Jadi orang miskin tidak boleh berbuat apa-apa. Yesus yang disalibkan digantung di gunung Golgota. Mereka memukulnya dengan sebatang kayu, ditetak dengan sebatang kayu
Dia sampai ke tahap di mana dia tidak dapat berdiri, darah di seluruh badan, mahkota pin ditekan, di mana sahaja kunci dilihat. Kita semua telah melihat adegan-adegan itu. Ia adalah perkara yang sangat menyedihkan bahawa seorang lelaki yang berjuang untuk kebenaran, untuk kebebasan rakyat telah datang dan seorang Tuhan telah datang dan menyebabkan penderitaan sebegini. Kemudian dia berkata, "Bapa, mereka melakukannya kerana kejahilan. Minta maaf." Kita tahu ini. Dia berkata, "Eli Eli lama sabachthani." Tuhan Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Katanya, ini adalah perkara-perkara yang sangat penting. Saya rasa 3 baris terakhir adalah yang paling penting. Semua orang sedang menonton. Kenapa kamu tinggalkan kami? Itulah yang kamu tinggalkan. Apa maksud ini? Untuk memahami, akhirnya Bapa, aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Terima. Dan baris terakhir, semua sudah selesai. Semua sudah berakhir. Dia kemudian menyerahkan semangatnya kepada seluruh kuasa alam semesta. Yesus Kristus. Tak mengapa, tetapi terdapat banyak penjelasan mengapa dia pergi. Apa kata Tuhan kita? Dalam satu saat itu, seorang dewa datang kepada kesakitan itu dan dewa itu kehilangan wataknya dan menjadi seorang manusia. Ada satu tidur, itu adalah hubungan dengan Tuhan. Yang lain berkata, tidak, Tuhan sedang bermain sorok-sorok. Sebentar, lelaki itu merasakan kesakitan. Pada saat itu, Yesus datang sebagai seorang manusia. Dia segera kembali kepada Tuhan. Terdapat banyak penjelasan untuk ini. Tetapi, kebenarannya adalah lelaki itu meronta-ronta kesakitan. Mengapa kamu meninggalkan kami? Mereka berkata bahawa Yesus mati di atas salib dan memberikan dirinya sebagai pendamaian untuk dosa semua orang. Itulah kepercayaan Kristian. Ia adalah untuk mati bagi dosa semua. Ia adalah hukuman. Upah dosa adalah kematian. Jadi, penjelasan yang ditawarkan oleh Kristianiti adalah bahawa bukannya kematian semua dia membunuh seorang. Jadi tindakan itu difahami dalam erti kata bahawa dia adalah orang yang berkorban untuk kita. Tetapi bagaimana Tuhan melakukannya? Dia berkata saya akan bangkit semula pada hari ketiga. Apabila dia sampai ke tempat itu, petis menyambar kepalanya, ada gempa bumi, akan ada skrin besar, tirai diturunkan di kuil Yahudi, dewan-dewan mula menyanyi. Semua ini adalah khayalan kita. Bukti masih boleh ditemui, itu sahaja. Tetapi kematian adalah fenomena semula jadi. Itulah dia. Kemudian mayat Yesus yang mati di atas salib mesti datang kepada kerajaan dan mendapatkan kelulusan daripada gereja. Letakkan sebuah kubur di dalam gua kecil. Pakaian dia sudah dipakai. Apa yang Mary Magdalene sedang lakukan? Bawa sehelai lagi kain putih dan basuh tubuhnya. Mereka sedang menangis. Dan kemudian datang kembali keesokan paginya. Dia pergi ke sana dan menemui mayatnya. Dia hanya ada pakaian. Dia tidak melihat mayat itu. Pergi segera. Dia berkata kepada Ibu Maria, beberapa lagi rasul datang dan lihatlah mereka. Mayat itu belum ditemui. Apa yang kamu buat pada waktu ini? Orang Yahudi, apa yang polis lakukan? Dia memecahkan pintu, mengeluarkan batu itu dan menguncinya. Mayat Yesus telah dicuri oleh para muridnya. Bohonglah. Tetapi, adakah ini benar? Dia datang 3 atau 4 kali. Dia mula-mula bercakap dengan Maria Magdalena. Bertenang-bertenang. Saya pasti akan berada di dunia ini. Saya akan kekal di dunia ini. Saya akan membimbing. Ceritakan kepada saya sama seperti mereka menangkap ikan. Sekumpulan orang. Itulah yang dikatakan oleh beberapa pelajarnya. Saya tidak tahu tentang itu. Dia datang untuk melihat mereka. Jangan lihat mereka. Bercakap dari tepi pantai, kamu tidak dapat ikan. Lemparkan jala ke kanan. Mereka merosakkan jaring, bawa ikan, makan. Dan kemudian dia gembira untuk mengetahuinya. Dia datang dan tinggal di situ.
ada beberapa keajaiban di sana, walaupun selepas kematian. Baiklah, dan kita tahu cerita ini, tetapi apa masalahnya di sini? Dan saya perasan satu perkara, malaikat-malaikat kita telah datang dan melihat tubuh ini dengan cara ini. Perlu disebutkan tuntutan Yogananda bahawa Yesus bukan sahaja datang dan menemui tubuh itu, bukan sahaja ia hilang, tetapi mungkin mempunyai kuasa untuk menciptanya semula. Dia telah berkata ia adalah seni tertinggi untuk datang kepada tubuh itu dan membahagikannya kepada atom-atom dan menambahkannya. Dia boleh datang dan mengambil tubuhnya. Nampaknya ini adalah manifestasi falsafah yogik bandar kita, bahawa ini boleh menjadi mungkin dengan mencapai kedudukan yang tinggi. Tetapi Tuhan akan melakukan apa sahaja yang Dia mahu. Ada berjuta-juta orang sekarang. Adakah anda sudah lihat? Adakah mana-mana daripada mereka boleh melakukannya? Adakah mungkin untuk mencapai status ini? Tiada siapa yang pernah sampai ke situasi seperti ini. Walaupun seseorang menginginkan beberapa crore, CD ini boleh datang dan menjadi CD. Tetapi seperti yang kita semua tahu, itu tidak selalu mungkin. Sejauh mana ia telah datang untuk memberikan harapan, mengapa ia datang lagi selama 40 hari untuk datang dan membimbing orang-orang ini yang telah melihat bahawa Yesus datang ke dunia ini, dan selepas kematiannya dia datang dan memberikan dirinya sebagai standard visual. Pergi ke arah ini. Dia adalah kematian. Harus mati, ia adalah kematian. Dia tahu bahawa penyaliban yang kejam ini akan membawa kepada kemunculan Kristus. Kemudian ada laporan bahawa dia pergi ke langit dan bahkan melihatnya. Jadi nampaknya kematian ini yang datang ke dunia di mana orang mula menyedari dan menerima falsafah-falsafah ini. Malangnya wira filem kedua telah meninggal dunia. Apabila dia datang, dia akan melakukan beberapa keajaiban. Jika dia juga memahami bahawa dia adalah roh abadi, iman adalah peluang untuk mengumpulkan lebih ramai lagi. Kini ada rakan-rakan yang boleh datang dan melihat Yesus. Ramai orang boleh bercakap tentang itu. Dia melihatnya dalam roh. Ia adalah pengalaman spiritual. Ia membuka pintu bagi mereka yang mengikutinya. Dia telah berkata, ada begitu banyak pintu terbuka untuk kita. Tetapi saya ragu sama ada mengikuti corak ini atau mengkhotbahkan doktrin kebenaran benar-benar menjadikan seseorang itu seorang yang benar. Mengapa di dunia ini terdapat begitu banyak pergaduhan di Israel? Di mana saja perkara baik telah diajarkan, masih terdapat konflik atas nama agama. Selepas kematian Yesus, banyak pusat ibadat muncul. Mereka semua dibesarkan dalam gereja. Kita semua tahu bahawa gereja datang kemudian dan mencipta pelbagai pusat kuasa. Adakah itu akan berlaku? Ia adalah gereja Katolik. Apabila mereka datang ke Rom, mereka datang kepada orang Katolik dan mereka datang ke sebuah bandar yang hebat dan mereka mencipta sebuah pusat yang hebat. Ia adalah Kota Vatikan. Itulah cara kita tahu bahawa Paus adalah Tuhan. Tetapi gerakan Protestan menentang idea-idea tersebut datang kemudian. Yang dikenali sebagai Martin Luther King muncul dengan pemberontakan ini dengan membuat pelbagai kritikan. Apakah intipati dalam hal ini? Dosa diampunkan. Baiklah. Dan siapa yang mengampuni dosa, Tuhan harus memberikan dirinya. Tuhan mesti memberikan dirinya. Bagaimana untuk memberikannya kepada seorang bapa? Bagaimana seorang padri boleh memberikannya? Salah satu kritikan yang paling penting adalah bahawa anda tidak boleh menghapuskan dosa dengan membeli pembayaran untuknya. Satu lagi kritikan adalah bahawa Maria, ibu Yesus, tidak boleh datang dan mengambil tempat Tuhan. Apakah peranan Tuhan? Dia hanya datang untuk menjadi seorang ibu. Mereka datang ke tempat Tuhan. Dikatakan bahawa ia tidak boleh dibangkitkan. Begitu banyak tuduhan dibuat dan mereka dipisahkan daripadanya.
dan mereka berkata bahawa tidak boleh ada penyembahan berhala terhadap Yesus. Ayuh, sebab itulah mereka hanya melintasi. Orang-orang yang terpisah seperti itu dikenali kemudian sebagai Protestan. Protestantisme bukanlah satu agama. Ini adalah gereja Lutheran, Martin Luther King. Gereja Evangelical muncul sebagai denominasi Protestan. Sekte-sekte berbeza muncul kemudian, perbezaan-perbezaan dalam Christianity, perbezaan ideologi, dan mereka masih wujud hingga hari ini dengan sangat serius. Tetapi kita juga melihat bahawa Yesus adalah orang yang kehilangan keyakinan terhadap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Setakat Kristian itu, ia adalah lautan. Kami hanya mengambil beberapa perkara daripadanya. Kami cuba mengadakan perbincangan falsafah mengenainya. Saya harap idea-idea ini akan membuat anda berfikir. Terima kasih.